Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bertemu kita lagi dalam pembelajaran Bahasa Melayu tahun 6 Sekolah Kebangsaan. Tema yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 2, Kesihatan Mental dan Emosi, Unit 4, Minda Oh Minda, tajuk Otak Manusia, muka surat 20, buku teks. Standard pembelajaran kita hari ini adalah 3.3.4, membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan. Pencapaian murid-murid hari ini adalah: pertama, murid-murid dapat membina kerangka karangan. Kedua, murid-murid dapat mengisi tempat kosong untuk melengkapkan karangan autobiografi. Baiklah murid-murid, ini adalah bahan yang diperolehi daripada buku teks masing-masing. Muka surat 20 bertajuk Otak Manusia. Di sini murid-murid boleh nampak 3 gambar, iaitu gambar yang pertama yang memaparkan tentang fungsi otak. Gambar kedua yang menyatakan tentang cara mencerdaskan otak. Dua gambar yang pertama ini akan membantu murid-murid membuat kerangka karangan dan seterusnya menulis karangan yang lengkap. Baiklah, di bawah kita lihat ada dua jenis karangan yang diberikan. Yang pertama diberikan sebagai tajuk otak kita. Yang kedua, aku sebagai otak manusia. Karangan yang pertama yang bertajuk otak kita ini adalah karangan jenis fakta. Dan karangan yang kedua yang bertajuk Aku Sebagai Otak Manusia merupakan karangan autobiografi. Untuk kali ini, cikgu akan mengajar murid-murid menulis karangan jenis autobiografi dengan tajuk Aku Sebagai Otak Manusia. Apakah karangan autobiografi murid-murid? Baiklah, yang pertama, karangan autobiografi adalah karangan tentang riwayat benda hidup dan benda tidak bernyawa. Namun begitu, ingat benda hidup di sini adalah bukan manusia. Benda hidup bukan manusia. Contohnya, kereta. Kereta adalah benda tidak bernyawa. Burung. Burung adalah benda hidup tetapi bukan manusia. Selain itu, kita ada komputer, kucing, pokok kelapa dan sebagainya. Apabila kamu menulis karangan ini nanti, kamu perlu membayangkan diri kamu sebagai benda atau haiwan yang anda tulis tadi. Dan yang ketiga, cerita yang ditulis perlulah logik dan berkaitan dengan tajuk. Itu adalah karangan autobiografi. Mari kita mulakan dengan menulis karangan kita pada hari ini. Kita mulakan dengan pendahuluan, iaitu kita mulakan karangan kita yang bertajuk Aku Sebagai Otak Manusia. Pendahuluan ini akan masuk dalam perenggan yang pertama, iaitu kita lihat dahulu bagaimana perenggan pengenalan atau pendahuluan ini ditulis. Aku otak manusia. Aku terletak di dalam kepala. Aku sangat berguna kepada manusia. Maknanya di sini apabila kamu menulis karangan autobiografi, kamu mesti memperkenalkan diri kamu siapa. Contohnya tadi yang ini. Aku otak manusia. Di mana kamu tinggal? Aku terletak di dalam kepala. Dan apa seterusnya? Aku sangat berguna kepada manusia. Ini adalah
Aku sebagai otak manusia. Bahagian pendahuluan karangan. Seterusnya, kita lihat kepada isi-isi karangan kita. Tadi, cikgu ada beritahu tentang gambar yang diberikan di dalam buku teks. Pertama, kita lihat tentang gambar pertama berkaitan dengan fungsi otak. Kita lihat yang pertama ini. Fungsi otak yang pertama, yang ini. Cikgu bulatkan di sini. Ini adalah fungsi otak yang pertama, iaitu berfikir dan membuat kesimpulan. Kita lihat fungsi otak yang kedua. Fungsi otak yang kedua adalah berlari, berjalan. Fungsi otak yang ketiga pula adalah merasa. Gambar yang pertama ni merasa, menghidu dan mendengar. Okey, setelah kita mencari perkataan yang sesuai berkaitan dengan gambar, kita bina ayat terlebih dahulu. Kita lihat ayat untuk gambar yang pertama. Gambar yang pertama ayatnya adalah, aku berfungsi untuk berfikir dan membuat kesimpulan tentang sesuatu perkara. Maknanya daripada ayat frasa yang diberikan atau perkataan yang diberikan ini, kita bina satu ayat. Kita lihat untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua pula daripada perkataan berlari dan berjalan. Aku mampu mengawal setiap pergerakan manusia seperti berlari dan berjalan. Untuk ayat yang ketiga, aku juga berfungsi untuk merasa kesedapan makanan. Selain itu, pelbagai jenis bau yang aku hidu setiap hari, seperti bau wangi dan busuk. Aku juga dapat mendengar bermacam-macam bunyi seperti muzik, guruh dan percakapan. Okey, yang ini adalah untuk gambar ialah gambar pertama dan gambar kedua. Dalam perenggan yang kedua, kita ambil dua ayat tadi, kita cantumkan menjadi satu perenggan. Aku mempunyai beberapa fungsi kepada manusia. Antaranya, aku berfungsi untuk berfikir dan membuat kesimpulan tentang sesuatu perkara. Aku mampu mengawal setiap pergerakan manusia seperti berlari dan berjalan. Ini adalah dalam perenggan yang kedua. Kita pergi kepada perenggan yang seterusnya, iaitu gambar yang ketiga tadi. Gambar ketiga, merasa, menghidu, mendengar. Kita jadikannya dalam satu perenggan yang lengkap. Perenggan yang ketiga, aku juga berfungsi untuk merasa kesedapan sesuatu makanan. Selain itu, pelbagai jenis bau yang aku hidu setiap hari seperti bau wangi dan busuk. Aku juga dapat mendengar bermacam-macam bunyi seperti muzik, guruh dan percakapan. Baiklah, kita pergi kepada isi seterusnya. Isi seterusnya adalah berkaitan dengan cara mencerdaskan aku. Juga kita dapati daripada gambar yang diberikan dalam buku teks gambar pertama, bersenam. Ini cara pertama bagaimana otak dicerdaskan. Iaitu aku tadi, macam mana tuan aku mencerdaskan aku. Gambar yang kedua, makan makanan yang seimbang. Gambar yang ketiga, tidur secukupnya. Kita lihat ayatnya bagaimana. Gambar pertama ayatnya adalah, tuan aku sentiasa bersenam pada setiap hari bagi memastikan aku dalam keadaan cerdas. Ingat perkataan tuan aku tadi. Dia sentiasa makan makanan yang seimbang supaya aku mendapat segala zat yang mencukupi. Makanan yang dimakan olehnya ialah sayur-sayuran,
roti, bijirin dan susu. Untuk gambar yang ketiga, selain itu, tuan aku mendapatkan tidur yang secukupnya supaya aku dapat berehat setelah penat bekerja untuk dirinya. Tidur yang cukup menyebabkan aku menjadi cerdas dan cergas pada keesokan harinya. Seperti mana juga ayat sebelum ini, cikgu akan membahagikan ayat ini kepada dua perenggan di mana gambar pertama, gambar yang kedua akan menjadi satu perenggan dan gambar yang ketiga ini akan menjadi perenggan yang seterusnya. Baiklah, kita lihat. Ini akan menjadi perenggan yang keempat. Gambar pertama, bersenam. Gambar yang kedua, makan makanan seimbang. Baiklah, kita akan jadikannya satu perenggan yang lengkap, iaitu tuan aku sentiasa bersenam pada setiap hari bagi memastikan aku dalam keadaan cerdas. Dia sentiasa makan makanan yang seimbang supaya aku mendapat segala zat yang mencukupi. Makanan yang dimakan olehnya ialah sayur-sayuran, roti, bijirin dan susu. Kita pergi kepada perenggan yang kelima, iaitu gambar tidur secukupnya. Inilah perenggannya. Selain itu, tuan aku tidur secukupnya supaya aku dapat berehat setelah penat bekerja untuk dirinya. Tidur yang cukup menyebabkan aku menjadi cerdas dan cergas pada keesokannya. Baiklah, ini adalah perenggan yang kelima. Cikgu bawa semula kepada ingatan kita kepada tajuk karangan kita hari ini adalah Aku sebagai Otak Manusia. Okey, baiklah. Setiap karangan memerlukan penutup. Begitu juga dengan karangan autobiografi. Biasanya karangan autobiografi ia memerlukan penutup yang menyatakan perasaan dan juga harapan. Kita lihat bagaimana perenggannya ditulis. Dalam perenggan yang keenam, iaitu perenggan yang terakhir. Sehingga kini, aku dijaga dengan begitu baik oleh tuan aku. Aku sangat gembira kerana sentiasa sihat untuk terus berbakti kepada tuan aku. Lihat bagaimana perasaan ditulis, perasaan gembira, harapannya untuk terus berbakti kepada tuannya, iaitu tuan aku tadi. Tuan dia adalah manusia. Sekarang kita adalah otak. Beginilah contoh bagaimana penutup ditulis. Untuk latihan kita hari ini, kamu hanya diminta menyalin karangan dan mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kita lihat satu persatu. Tajuk, Aku sebagai Otak Manusia. Perenggan pertama, itu perenggan pendahuluan. Perenggan kedua. Perenggan ketiga. Baiklah, sebelum kita pergi kepada jawapan kepada tempat kosong ini, cikgu sekali lagi ingin ingatan kepada murid-murid supaya menggunakan kata ganti nama diri yang sesuai semasa kita membuat karangan autobiografi. Untuk membahasakan diri kamu dalam karangan ini, kata ganti nama diri yang sesuai adalah aku atau saya. Untuk hari ini, cikgu menggunakan kata ganti diri aku. Dan sekiranya kamu sudah memilih kata ganti diri aku, sepanjang kamu menulis karangan itu, kata ganti itu perlu kamu kekalkan, iaitu aku. Jangan dicampur dengan perkataan saya. Gunakan satu sahaja kata ganti diri yang sesuai untuk kamu dalam karangan tersebut.
Okey, baiklah, kita lihat kepada jawapan. Perhatikan baik-baik. Kita lihat kepada perenggan seterusnya. Perenggan yang keempat, perenggan yang kelima, perenggan yang keenam. Okey, di sini kalau tadi kita gunakan kata ganti diri aku untuk kita, untuk tuan kita pula, tuan kita, orang yang menjaga kita manusia tadi, kita biasa gunakan perkataan tuan aku. Tuan aku. Maksudnya manusia yang memiliki kamu tadi. Selain daripada tuan aku, mungkin kita boleh gunakan dia. Kata ganti nama diri untuk tuan kamu tadi adalah dia. Dia sentiasa. Okey. Kita lihat kepada jawapan kepada isi tempat kosong ini. Okey, inilah contoh karangan yang perlu kamu buat, yang kamu salin dan isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Pengajaran yang kita perolehi pada hari ini adalah sebagai manusia, kita perlu menghargai ciptaan Tuhan dengan sebaiknya. Contohnya, otak yang diberikan kepada kita perlu kita gunakan sebaiknya. Jagalah otak agar sentiasa cerdas dan cerdas. Akhir kata, semoga pembelajaran hari ini memberi manfaat kepada murid-murid. Jumpa lagi di pembelajaran yang akan datang.